Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Syawal. Kita masih lagi berperang dengan pelbagai ujian, terutama melihat kepada perjuangan untuk bebaskan daripada cengkaman COVID-19. Dan kalau melihat kepada statistik terkini dari segi pertambahan pesat jumlah kes yang dilaporkan, kita dapat lihat kita ni betul-betul sekarang ni di bawah India ya. Selepas India, kemudiannya kita dapat lihat ada Malaysia di situ. Ini disebabkan terutama di negeri tertentu seperti Selangor, kita membuat testing ataupun sampel yang besar-besaran menyebabkan ramai yang sekarang ni pun berbeza sikit syarat kita menjaga kesihatan, sebab ada yang tak berjalan langsung tapi tiba-tiba mendapat jangkitan, tak ada demam apa, tak ada apa, tiba-tiba boleh buat saringan positif. Okey, baik. Hari ini saya nak berkongsi tentang puasa 6. Kita Ramadan ni kan satu madrasah ataupun tarbiyahnya. Kita tahu ni betul-betul tarbiyah yang hebat sebab kita diuji dengan isu Palestinnya, dengan isu COVID-nya. Semua orang kena berjuang, kena mujahadah pada tahap yang begitu tinggi. Dan ini masa yang perlu untuk kita bertingkatkan lagi kefahaman tentang agama. Baik, sampai itu juga kita kena mantapkan puasa kita dengan berpuasa 6. Sekira ramai disebabkan dia tak bekerja ataupun maksud kerja dari rumah, tak ada lain tetamu, tak ada rumah terbuka. Jadi ada yang ambil keputusan untuk berpuasa bermula pada Syawal yang kedua lagi. Jadi maksudnya dah pun selesai perjuangan untuk puasa yang ke-6. Ada juga yang gabung jalinkan dengan puasa qadanya. Jadi moga-moga ada pahala berganda di situ. Malah ada juga yang membuat jadual biasa nak buat pahala Isnin Khamis saja. Puasa Isnin Khamis saja. Jadi saya dapat merujuk kepada ramai ustaz, kita akan mendapat pahala puasa Isnin Khamis dan pahala puasa 6 sekali. Jadi saya pun kebetulan hari ini hari yang terakhir dalam puasa 6 sebab saya lihat tak begitu sibuk, hanya sibuk di online saja, terutama kembali isu Palestin yang menjadi minat saya. Jadi fokusnya kepada ilmu dalam talian dan dapat kita berpuasa 6. Dan saya hari ini tidak fokus sebenarnya kepada bagaimana untuk anak-anak untuk puasa 6 Syawal. Biasanya mereka ni ada yang susah sikit ya. Nak kejut sahur pun payah. Jadi Ramadan pun payah, apatah lagi ketika musim sebegini ni. Biasanya kalau ada rumah terbuka lagi lah payah kan. Tapi kali ini sebab PKP, ramai yang tak pergi ke sekolah, hanya kelas online saja. Jadi ada peluang terbaik untuk mereka ni berpuasa 6. Mungkin bagi anak-anak yang masih lagi peringkat awal puasa, umur 6-7 tahun, mereka ni ada yang tinggal. Jadi kita ajar dulu untuk qada puasa tu sebab ada yang tertinggal. Mungkin ada hari pergi sekolah kan, mungkin lapar dan sebagainya. Tapi saya dapat komen daripada banyak pengguna pengikut saya di Instagram, di Facebook yang mengatakan bahawa mereka ni ajar anak mereka tak ekstrim sangat lah. Kalau tak mampu, tak paksa. Kadang-kadang kita ni kena ajar anak ni sesuai dengan kadar fizikal dan kemampuan mereka. Kadang-kadang ada yang memang tak mampu betul sebab penat kan, sebab ini masa yang mereka ni nak bangun lewat dan sebagainya. Jadi tak sempat. Sebab sekarang ni pun saya perhatikan waktu subuh awal 5.50. Kadang-kadang kita pun memang kena cepat jugalah ya. Kalau kita bangun 5.30, ada masa berapa minit saja lagi untuk kita habiskan sesi sahur tu. Okey, jadi kalau ini saya melihat puasa ni top up kepada apa yang kurang ketika puasa Ramadan tu. Jadi untuk beri galakan kepada anak-anak ni, saya kira masih lagi lah kalau umur 7 tahun tu kena ada juga sesi motivasi ataupun motivating factornya, yang mana mula-mula kita tak boleh lah terlalu pergi tahap yang tinggi untuk katanya nak cerita pasal untuk kemas kini puasa yang kurang tu. Tapi lebih kepada kita buat analogi. Katanya dulu puasa ni markahnya patutnya 10 tapi dia dapat 7 je sebab hari tu adik marah-marah, kemudian adik macam-macam lah. Kita buat satu contoh yang mudah untuk mereka faham. Jadi kena top up. Maksudnya top up ni di sini tak cukup lagi tu. Kita nak dapat pahalanya sampai 10. Kalau dulu puasa Ramadan dapat 7 je sebab ada harinya tidur saja, tak aktif kan. Jadi nak perbaiki mungkin kekurangan yang berlaku ketika Ramadan. Okay. Jadi biasakan untuk ganti dulu. Kita ceritalah dengan cara kita tersendiri sebab katanya semua kena ganti. Mungkin sembahyang kena ganti, kalau tinggal kena qada, puasa pun kena ganti juga. Okay? Sebab bagi contoh, misal kata kalau kita ada segelas air ke, tiba-tiba kita minum sikit, jadi tak cantik lah air tu, kena tambah lagi air. Ataupun kalau kita ambil sepinggan nasi, dah kita ambil sesudu ataupun secubit,
nampak nasi tu tidak cantik. Jadi macam tak best lah kita makan kurma pun. Nanti saya akan tunjukkan kurma yang masih lagi kita perlukan. Kurma ni bukan hanya untuk Ramadan, tapi kurma ni khasiatnya sepanjang tahun. Sampai saya teringat satu hadis yang mengatakan bahawa rumah yang tidak berkurma seperti rumah yang tiada makanan. Maksudnya di sini, kurma tu khasiat yang cukup penting. Dia, bayangkanlah kurma ni kan, dia hidup di padang pasir yang tandus tapi mampu menghasilkan buah yang cukup manis dan tidak busuk. Kurma ni hebat. Rupanya dia bertahan begitu lama di tempat yang tandus tu melalui adalah dia punya sistem perparitan itu. Tapi bila sekali dia hasilkan buah, subhanallah, buahnya tu berkhasiat, buahnya memberikan tenaga yang cukup hebat. Okay. Mungkin anak-anak ni ketika sahur dia tak berapa makan sangat, tapi untuk energi mereka, kita berilah makanan yang berkhasiat. Kalau kita tengok mereka ni tak mampu untuk dapat minyak zaitun secara makan mentah je, mungkin kita goreng telur ke, ataupun kita ada banyak produk di Olive House yang berikan tenaga, madu ke. Kalau misal kata air coklat, campur sikit dengan madu, buang gula putih, gantikan dengan madu, ya, untuk mereka kekal sihat, bertenaga dan memperbaiki emosi juga IQ mereka. Okey. Dan juga disebabkan kita menjaga SOP, jadi kita jarang untuk order makanan di luar ataupun sebagainya. Mungkin ibu dapat masak sendiri. Misal kata kalau biasanya anak tidur dalam bilik ada aircon, jadi hari yang berpuasa tu ubah posisi. Mungkin tidur ramai-ramai di ruang tamu dengan kipas saja. Jadi mudah untuk bangun. Kalau kita dalam, macam saya sendiri, kalau ada aircon, ada selimut tebal, ya Allah, nak bangun tu perlukan mujahadah lah ya. Tapi kalau tidur di luar, kejut je, senang nak bangun. Dan juga buat jadual. Okay, kita buat jadual macam, tak best lah, nampak macam rongak je ni, jadual puasa ni. Okay, misal kata anak-anak tu buat sendiri analisis dia. Okay, hari ni puasa, tapi puasa dia grade berapa ni? Mungkin B+, ataupun dapat B je. Kita nak puasa A, yang tak marah-marah, yang tak fikir negatif, yang tak cakap bukan-bukan. Okay, yang solat 5 waktu dapat A. Yang mana yang kita tengok macam B, C ni, kita kena tambah perbaiki dengan puasa 6. Kemudian kita ceritalah, kalau puasa 6 ni macam puasa setahun. Nak puasa sehari pun payah. Baikkan ni puasa setahun pahala dia. Jadi anak tu terinspirasi untuk menjadi yang terbaik. Ramai ibu-ibu yang berkongsi tips ini. Katanya, okay. Tengok ni. Kalau kita puasa ni macam puasa setahun. Tak boleh kita puasa hari-hari dia. Sebab dia punya pahala tu sampai setahun. Jadi motivasi yang membangkitkan keindahan untuk berpuasa dan bertahan. Okay. Jadi kalau lepas ni kalau anak tu macam marah-marah ke, ada tantrum ke, kita cuba kata, kerana puasa itu, maksudnya bila dia ingat dia puasa, dia kata, okay, dia dah puasa, dia ada training lah. Kalau dia marah-marah, dia malu nanti. Sebab tak best lah, dulu puasa jadi orang baik. Jadi dah sini, dah jadi macam ni pula kan. Okay, dan juga kepentingan untuk kita membuat penjadualan, terutama untuk mengelakkan dehidrasi. Bisa kata kalau berpuasa tu sebelum sahur tu dah minum air, lepas sahur juga minum air, dah 2. Jadi buat jadual. Jadi kalau kadang-kadang ni taklah sampai 8 gelas air, sesuai dengan tubuh badan mereka, mana yang kita rasa perlu dan ikut aturan normal saiz kadang-kadang tu. Mungkin kalau saiz yang badan besar tu, mungkin keperluan airnya agak tinggi. Kalau anak kecil tu, taklah sampai macam dewasa 8 gelas ya. Mungkin kita dah dapat merancang apa yang perlu. Mungkin ada komposisi buahnya, ada kismisnya, ada kurmanya, dan juga ada seratnya. Okey, itu dia. Yang penting bila mereka ni puasa Syawal, mungkin juga penat sebab anak-anak yang lain mungkin aktif bermain kalau ada ramai anak, dan mereka ni mungkin ada gesaan untuk nak berbuka awal. Kalau boleh kita pujuk lah. Mungkin kita banyakkan dia, bagi dia berehat, beri peluang mereka untuk melihat kartun-kartun yang positif. Sebab kanak-kanak ni jangan halang naluri mereka, suka tengok kartun, suka warna-warna, dan tidak libatkan mereka dengan aktiviti yang maksudnya perlukan banyak tenaga lah. Kalau berlari-lari sepanjang hari tu mungkin penat kan. Dan juga bagi peluang mereka ni yang mungkin dah bangun awal tu, lepas subuh tidur balik, ataupun biar jaga sekejap, lepas dah cerah sikit baru tidur, ataupun ajar untuk khairullah, ataupun bagi dia tidur petang. Jadi tidur yang cukup, rehat yang cukup, sahur yang berkualiti. Paling penting, suruh dia berdoa. Doa ni mungkin kita ajak doa yang ringkas tu. Kita pesan, okey adik, doa bagi ibu ayah panjang usia, adik cemerlang peperiksaan. Dia penat-penat tu daripada dia tidur, mungkin dia dapat berdoa, ataupun dia buat lukisan, dia tulis-tulis. Macam anak saya, mereka ni buat
lukisan tentang Palestin, ada budak-budak yang menangis dan sebagainya. Okey. Okey. Okay, baik. Kemudian, bila kita bercakap tentang puasa 6 ini juga, kalau boleh dia kena ada... Okey, kemudian ada ganjaran sikit lah. Sebab kita dekat manusia suka kepada sesuatu yang bersifat motivating factor. Okey, jadi ini ada juga komen yang dapat saya bacakan daripada ibu-ibu yang kata, dia kata dia tak ekstrim sangat ataupun dia tidak memaksa sangat. Kalau tak boleh, biar tu anak teruskan. Walaupun dah pukul 4 petang, tapi anak tu memang tak boleh sangat. Sebab kalau boleh, biar dia berpuasa dengan happiness. Dan kita mungkin kalau ibu bapa yang ada rezeki lebih, ketika berbuka tu memang jamu apa yang dia nak. Yang paling penting kita kena libatkan dia. Mesti kata, tanya dia, so nak bangun pukul berapa, supaya dia ada tanggungjawab dan keazaman. Mesti kata, kita kata, nak bangun pukul berapa? 5 suku. Kemudian nak subuh pukul berapa? Subuh terus ke apa, macam mana? Ataupun anak saya sekarang ni, saya training untuk sujud syukur sebab senang sangat kan. Sujud syukur ni simple je, tak payah bukan solat. Jadi anak-anak pun rasa, kenapa dia asyik suruh sujud syukur je? Sebab mudah dan juga lambang kita bersyukur. Syukur sebab dia habis puasa Ramadan, habis sebab dia, tahniah adik sebab dah berjaya puasa 6. Jadi tinggal 5 hari je lagi. Ataupun kalau dia tak mau buat hari-hari, kita buat jadual. Mungkin kita apa, Isnin Khamis je. Puasa 6 ni kena dalam Syawal je. Kalau dah keluar daripada bulan Syawal, dia tak boleh puasa 6 dah. Jadi kita buat jadual untuk dia. Kalau puasa 6 yang ni, dapat kek. Yang ni dapat tengok kartun pilihan. Yang ni dapat mungkin WhatsApp dengan kawan. Jadi adalah dia punya keistimewaan supaya mereka ni rasa macam dihargai dan dilibatkan dalam aktiviti mereka. Sebab zaman sekarang ni tak sama macam dulu. Dulu kita boleh pergi berjumpa, kalau duduk kampung kan, pergi berjumpa, pergi rumah kawan. Tapi sekarang ni sebabkan pandemik, kita kena elakkan berjumpa. Berilah peluang mereka ni kontak dengan kawan. Sebab mereka ni rindu nak berkawan, nak bersahabat. Ya, kalau boleh, biarlah mereka ni WhatsApp ketika ada masa dia. Sebab nak berkongsi, dah lah dulu tahun lepas macam jumpa berapa lama je kan. Nak suburkan kembali akraban ataupun wasilah dengan kawan tu, biarlah berterusan. Dan juga kita buat, biar mereka ni ada buku analisis mereka. Dia tulis sendirilah. Ada buku puasa. Dia kata, hari ni marah. Nanti kena takutlah Allah potong markah puasa. Biar dia berinteraksi dengan diri dia ataupun jiwa dia sendiri. Supaya ada latihan training untuk muhasabah. Mereka ni masih lagi muda. Tak dapat untuk fikir yang macam orang yang dah berakal, dah berilmiah kan. Jadi biar mereka ni faham mengikut kadar akal mereka. Yang paling penting ada kebertanggungjawabban untuk laksanakan puasa. Jadi, tanggungjawab pada ibu bapa juga lah untuk tunjukkan contoh yang baik. Ibu bapa pun bermujahadah bangun sahur. Dan kalau boleh, janganlah kita sahur pukul 11 malam, ya, sebab nanti tempoh laparnya tu panjang. Kalau boleh, tidur awal dan ada mujahadah pada hari yang berikutnya. Itu dia. Jadi, jangan lupa untuk kita, daripada kurma tu pun kita boleh buat. Contohnya, saya pernah makan kurma tu dibuat agak-agak. Nanti kami akan tunjukkan kepada anda kurma apa yang dijual oleh Oli House yang terbaik, kualiti yang dijamin. Contohnya macam ni, kurma ni, saya rendam pada kurma ajwa ni pada malam sebelumnya. Saya akan rendam. Jadi air tu dah rendam 7-8 jam. Ikutlah air panas ke suam ke. Yang penting bila kita bangun sahur tu dah ada air yang direndam. Itu memang air favourite saya. Dan saya campurkan dengan madu. Memang delicious. Dapat rasa air kurma sebenar. Tak mahu madu tak apa, kita rasa rendaman air kurma yang sebenar. Kalau anda Google, dapat selami apa khasiat dia. Kalau makan saja pun boleh. Kalau anda nak ikut sunnah pun ada stok yang banyak, boleh juga. Mungkin makan 7 biji ke, dapat hindari sihir dan sebagainya. Jadi dapatkan di Afiat Synergy di hotline 010-555-4949 ataupun layari www.afiatsynergy.com. Jangan lupa, kalau siapa yang belum cuba, kita dapat rendam air kurma ni. Kalau boleh, saya tiap malam saya rendam. Kadang saya campur dengan kismis. Dan ketika saya buat syuting dulu, saya tengok kan panas, kemudian saya pakai sunblock, kemudian muka saya nak jerawat banyak tau. Jadi saya buat rendaman air ni, saya campur dengan rendaman kismis. Malam nak tidur saya rendam, pagi saya minum. Dalam 5 hari je jerawat saya clear. Tak pernah ada jerawat dah tua-tua ni kan. Tapi disebabkan itu berlaku ada jerawat. Tapi saya buat formula tu lah.
InsyaAllah dalam tempoh 5 hari sampai 2 minggu, jerawat memang kurang. Disebabkan cuaca panas, kita berjemur, kita syuting, kita pakai makeup. Jadi ada gangguan pada kulit. Jadi saya cuba menjadi, lain orang mungkin saya tak pasti macam mana, tapi saya punya memang jadi. Saya bergantung kepada kurma sebab kerja siang malam. Kurma ni bekalkan tenaga. Kadang kurma ni rajin saya buat agak-agak. Cuba buat. Pertama kali saya makan dekat Madinah. Ya Allah, sedapnya. Kurma dijadikan agak-agak. Kurma mungkin masukkan dengan sikit gula. Tak mahu gula, kita buat madu. Kemudian kita masukkan tumbuk dan juga kita blender kurma tu. Kita masukkan. Jadi tu in one lah. Dapat lembutan agak-agak dan juga dapat nikmat khasiat kurma tu sendiri. Itu memang menu saya yang dapat kongsikan untuk anda hari ini. Kalau boleh kita buat macam-macam lah supaya kita ni sentiasa bervariasi. Kalau anda tak suka kurma, saya syorkan kita rendam kurma semalaman, masuk dalam air yang dia nak minum pada hari dia bersahur tu ataupun berbuka. InsyaAllah dia pun mendapat khidmat ataupun mendapat fadilat, kelebihan, khasiat daripada kurma yang saya kongsikan tadi. Okey, sekian saja perkongsian saya untuk malam ini. Moga-moga bermanfaat, moga-moga ada terus afiat, dapat selesaikan puasa 6, tempat ada rumah terbuka. Syukur dapat kita latih tubuh kita untuk sihat. Dan saya lihat ketika tahun ni puasanya lebih tenang lah. Tak ada keterdesakan untuk pergi rumah orang, tak ada keterdesakan untuk kita makan banyak. Semuanya tenang-tenang, relax, kontrol makan, badan sihat. Dan kita banyakkan pengambilan makanan yang membantu untuk imunisasi. Kita ada minyak zaitun, olive itu semua. Semoga dapat meningkatkan ketahanan kita. Di samping kita mematuhi perintah Kawalan Pergerakan, saran kerajaan untuk vaksinasi dan juga menjaga SOP. InsyaAllah semoga terlindung dari segala musibah dan bahaya, kita terjaga, aman, bahagia, selamat, sihat, walafiat dunia dan akhirat. Saya tambah ilmu dan doakan untuk kesejahteraan kita bersama, juga umat Palestin yang masih lagi berjuang. Sekian daripada saya, Hampa Kata Fetri Yahya. Assalamualaikum.